Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam PKK aspirasiku kepada semua pelajar-pelajar baru Politeknik Kota Kinabalu bagi sesi pengajian kedua bagi tahun 2021-2022. InsyaAllah pagi ini kita teruskan taklimat bagi program Minggu Suai Kenal Online sesi kedua ini. Dan saya akan teruskan dengan taklimat pengurusan data-data pelajar. Baik, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hanif bin Abdul Rahman. Merupakan pegawai hal ehwal pelajar di Politeknik Kota Kinabalu yang menguruskan urusan-urusan melibatkan pengambilan pelajar serta data-data pelajar sepanjang pengajian kamu di sinilah. Okey, pertamanya tahniah kepada pelajar-pelajar semua kerana telah pun ditawarkan mengikuti pengajian di peringkat diploma serta sijil di Politeknik Kota Kinabalu. Kami di Politeknik sangat-sangat mengalukan kehadiran semua pelajar. Okey. Alright, kita teruskan kita punya taklimat. So, sebelum saya pergi lebih lanjut, kita tengok dulu sedikit presentation outline saya pada pagi ini. So, untuk taklimat pengurusan data, saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah yang melibatkan yang pertamanya adalah bagaimana pelajar yang mempunyai masalah sebagai contohnya ingin membuat penangguhan pengajian. Okey. Seterusnya, permohonan untuk berhenti pengajian. Ini antara perkara-perkara biasa yang berlaku sepanjang pengajian. Memang akan ada pelajar-pelajar yang berkemungkinan sama ada ingin menangguh semester ataupun berhenti pengajian mungkin disebabkan oleh kekangan ataupun masalah-masalah tertentu. Seterusnya, berkenaan pertukaran program pengajian, pertukaran politeknik, pertukaran mod pengajian. Saya akan sentuh juga tentang pembayaran yuran, melibatkan yuran pengajian, yuran kolej kediaman, bayaran pelbagai dan pembayaran takaful ataupun insurans. Seterusnya, dan yang terakhir juga adalah bagaimana menuntut balik yuran-yuran sekiranya berlaku kesilapan. Baik, kita pergi yang pertama. Penangguhan pengajian. So, macam mana pelajar-pelajar politeknik membuat permohonan penangguhan pengajian dan bagaimana situasi yang membenarkan pelajar untuk memohon penangguhan. Okey, saya mengambil ataupun saya menerangkan kaedah yang biasa kita pakai sekiranya pelajar berada dalam institusi untuk pembelajaran secara bersemuka. Yang ini adalah common, situasi yang biasa sebelum ini, sebelum COVID-19 menyerang negara kita dan seluruh dunia. Baik. Dalam keadaan biasa, sekiranya pelajar berada di institusi, apa yang pelajar perlu buat sekiranya ingin menangguh pengajian bagi semester semasa, dia kena datang ke HCP datang ke Jabatan Hal Ehwal Pelajar, minta borang dengan kita punya staf di kaunter, bagi tahu dengan staf saya nak mohon tangguh pengajian bagi semester ini. Okey. So, pelajar-pelajar akan diberi borang, kena lengkapkan, isi dan lengkapkan borang tersebut. Di dalam borang ada ruangan-ruangan yang pelajar perlu dapatkan ulasan daripada yang pertamanya penasihat akademik, pegawai psikologi, pegawai LI. Yang ini bagi pelajar yang semester ke-6. Sekiranya semester semasa itu dia akan pergi LI, so dia akan dapatkanlah ulasan daripada pegawai LI. Sekiranya semester-semester biasa, semester yang bukan semester praktikal, bukan semester LI, tidak perlu dapatkan ulasan
Okey, selepas itu dapatkan ulasan juga daripada ketua jabatan sama ada mereka menyokong ataupun tidak permohonan anda untuk menangguh pengajian. Okey, kemudian sudah lengkap isi semua, boleh hantar semula borang tersebut ke JHCP untuk diproses. Step seterusnya, apa yang pelajar kena buat? Tunggu kelulusan penangguhan lah. Kelulusan penangguhan diterima daripada pengarah, Puan Pengarah Politeknik. Seterusnya menunggu untuk anda menerima surat kelulusan penangguhan pengajian. Okey? Ini prosedur biasa semasa pelajar ataupun sekiranya pelajar berada dalam institusi. Okey, sedikit peringatan. Kebiasaannya alasan-alasan yang diterima untuk dipertimbangkan kelulusan penangguhan pengajian ini adalah seperti masalah kesihatan. Masalah kesihatan, masalah kewangan, masalah peribadi yang akan mendapat pertimbangan daripada pegawai dan kelulusan pengarah lah. Okey. Kesemua alasan-alasan ini perlu hadir bersama dokumen sokongan. Contohnya, anda memohon penangguhan pengajian disebabkan oleh masalah kesihatan. Dokumen sokongan yang perlu diberikan bersama adalah surat perakuan daripada doktor yang mengatakan anda memang sakit. Okey. Perlu mendapatkan rawatan susulan sehingga berbulan-bulan yang menyebabkan anda tidak dapat meneruskan pengajian pada semester tersebut. Jadi surat sokongan ini kena bagi. So masalah keuangan, masalah peribadi kena nyatakan, buat dalam bentuk surat rasmi permohonan penangguhan. Ya, disertakan bersama borang penangguhan yang kita minta di HCP tadi. So setakat ini saya harap jelas ya. Okey, kena ambil maklum juga, permohonan penangguhan hanya dibenarkan untuk sesi pengajian semasa sahaja. Contoh, sekarang ini adalah semester anda semester pertama di sesi 2 2021-2022. Jadi apabila memohon penangguhan, hanya untuk sesi 2 ini sahaja yang dibenarkan. Kita tak boleh nak isi borang minggu ini ataupun kali ini, tetapi memohon penangguhan untuk sesi ini, sesi akan datang dan sesi seterusnya. 3 semester berturut-turut untuk memohon penangguhan. Tidak boleh. Okey. So kena buat by semester. Semester ini nak tangguh, mohon semester ini, kelulusan untuk semester ini. Semester depan kalau nak tangguh, isi semula permohonan. Okey, so jelas Baik. Okey, memandangkan semester ini pelajar baru semester 1 akan mengikuti pembelajaran secara online, maka anda tidak berada di institusi. So sekiranya tidak berada di institusi, JHCP memudahkan sedikit permohonan. Macam mana caranya? Boleh isi borang secara atas talian melalui kita punya Google Form. Boleh cuba imbas QR code ini ataupun boleh layari pautan yang ada di sinilah. Mohon tangguh sesi 2 2021-2022. So ini adalah proses nak memohon. Jangan saja-saja isi Kalau betul-betul nak mohon, ada masalah, baru boleh mohon pengajian. Mohon tangguh pengajian. Baik, seterusnya berhenti pengajian. Sama juga proses dia. Dalam situasi biasa, situasi anda sedang bersemuka di institusi, berada di institusi, dapatkan borang permohonan untuk berhenti pengajian di HCP. Isi dan lengkapkan, kemudian dapatkan ulasan-ulasan daripada pegawai-pegawai seperti yang ada di paparan anda. Okey. Dapatkan ulasan daripada penasihat akademik, pegawai psikologi, pegawai LI sekiranya semester itu kamu akan pergi LI. Ulasan daripada pustakawan. Yang ini biasa kita takut pelajar ada meminjam buku daripada perpustakaan tetapi tidak pulangkan lagi. Jadi pustakawan perlu buat ulasan lah tentang proses ataupun permohonan berhenti. Adakah pelajar berhenti dalam keadaan berhutang buku, belum mengembalikan buku kepada perpustakaan. Okey, last, minta ulasan daripada ketua jabatan.
hantar semula ke HCP untuk diproses dan menunggu kelulusan daripada pengarah dan surat kelulusan berhenti pengajian untuk simpanan. Okey. So sama juga situasi-situasi ataupun alasan-alasan yang akan dipertimbangkan adalah seperti berikut. Ada tawaran belajar di tempat lain, mendapat tawaran pekerjaan, masalah kesihatan. Jadi permohonan anda perlu disertakan bersama dokumen sokongan. Contoh, andai kata anda memohon untuk berhenti pengajian disebabkan oleh mendapat pekerjaan. Jadi dokumen sokongan yang perlu disediakan, diberikan bersama adalah surat tawaran kerja. Ya, yang betul-betul dapatlah, awak dah dapat kerja, so nak berhenti pengajian. So sertakan dokumen sokongan, sertakan surat tawaran kerja bersama-sama borang. Okey. Okey, ini adalah borang yang kita simplifykan. Sama macam tadi juga, cuma yang ini khas untuk permohonan berhenti. Sekiranya ada pelajar yang ingin berhenti pengajian, boleh scan QR code ini ataupun layari pautan yang tertera itulah. Tapi yang ini, kedua-duanya tadi, QR code berhenti dan QR code tangguh pengajian hanya untuk pelajar yang mengikuti PDP online di rumah. Okey. Bermakna dia tidak berada di institusi. Kalau berada di institusi, berada di PKK, permohonan kena buat di pejabat HCP. Datang HCP ambil borang. Okey. Pelajar yang online di rumah sahaja yang boleh menggunakan kaedah ini. Scan QR code ataupun layari pautan inilah untuk mengisi borang permohonan. Sama ada berhenti ataupun permohonan tangguh pengajian. Okey, seterusnya. Pertukaran program. Okey, pertukaran program sama juga. Prosesnya pun sama macam tadi. Ambil borang di HCP. Okey. Cuma kena ingat penawaran program dan tempat pengajian adalah muktamad berdasarkan apa yang anda mohon dalam borang permohonan. Jadi, secara asasnya, anda adalah tidak dibenarkan untuk tukar program. Walau bagaimanapun, kita bagi pertimbangan atas alasan-alasan tertentu. Contohnya, anda sebenarnya rabun warna. Okey, rabun warna dan ditawarkan program diploma kejuruteraan elektronik komputer. Untuk program diploma kejuruteraan elektronik komputer, syaratnya adalah tidak boleh rabun warna. Tapi memandangkan calon adalah seorang yang rabun warna, jadi dia tidak dapat mengikuti program DTK, diploma kejuruteraan elektronik komputer. Jadi dalam keadaan ini kita membenarkan untuk pelajar tukar program ke program lain. Okey. Sebab dia tak boleh nak go through ataupun nak go dengan program DTK sebab syaratnya adalah tidak boleh buta warna ataupun rabun warna. Jelas So untuk pertukaran program kita hanya buka pada minggu pertama sahaja. Ini situasi biasa apabila sebelum pandemik berlaku. Okey, pelajar boleh dibenarkan tukar program atas alasan-alasan yang munasabah lah. Okey, melepasi syarat kelayakan masuk bagi program yang baru dipohon dan juga bergantung kepada kekosongan. Okey. Peringatan khas. Untuk semester ini kita tidak buka permohonan untuk pertukaran program. Dengar baik-baik saya ulang sekali lagi Semester ini, semester 2 2021-2022 kita tidak buka pertukaran program. Jangan hubungi JHCP bagi tahu saya nak tukar program itu, ini dan sebagainya. Sebab semester ini kita tidak buka, mengambil kira pelajar sedang berada di rumah mengikuti PDP online. Juga mengambil kira justifikasinya adalah anda telah pun ditawarkan program yang anda memang pilih dalam borang permohonan sewaktu memohon pengajian ke Politeknik. Jelas Pertukaran program bagi semester ini tidak dibuka. Alright. So, seterusnya pertukaran Politeknik.
Baik, untuk pertukaran politeknik berlaku juga kes-kes sebegini. Pelajar telah ditawarkan di Politeknik Kota Kinabalu tetapi tiba-tiba ayahnya diarahkan bertukar tempat kerja ke Semenanjung. Jadi bila ayahnya nak berpindah, dia bawa sekali. Semua satu family ikut berpindah. Jadi pelajar pun ikut berpindah ke politeknik lain. So macam mana prosedur dia? Berurusan juga di Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Datang HCP minta borang untuk tukar politeknik. Dia ada dua situasi. Yang pertama, politeknik baru yang berdekatan dengan tempat kerja baru ayahnya tadi ada menawarkan program yang sama di PKK. So dia hanya bertukar politeknik tetapi masih lagi mengikuti program yang sama. Sebagai contoh, di Politeknik KK, kamu ditawarkan diploma kejuruteraan awam. Tiba-tiba ayah kena berpindah ke Semenanjung, ke Kedah contohnya. Okay. Di Kedah, Politeknik Sultan Abahiyah di Kulim, Politeknik Kulim, dia ada menawarkan di KA. Jadi kamu nak pindah ke sana. Jadi perpindahan itu hanya melibatkan pertukaran politeknik, tidak melibatkan pertukaran program. So itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, kamu tukar program dan tukar politeknik. Di Politeknik KK, kamu program diploma logistik, pengurusan logistik rantaian bekalan. Tiba-tiba terpaksa berpindah ke Semenanjung, di Kedah. Di Kedah sebagai contoh, tidak ada pula program ataupun politeknik yang offer DLS. Jadi kamu terpaksa tukar program baru. Contohnya diploma pemasaran. Jadi yang ini kita panggil sebagai pertukaran program beserta pertukaran politeknik. Okay. Bila nak mohon pertukaran program, seandainya berlaku situasi seperti yang saya beritahu tadi, boleh mula mengisi borang di HCP bermula minggu keempat pengajian, minggu keempat kalender akademik sehingga minggu ke-13. Permohonan akan diproses untuk kelulusan oleh pihak HQ, JPPKK pada minggu ke-14. Alright. Untuk pertukaran politeknik, kelulusan adalah oleh pihak JPPKK, bukan kelulusan daripada pengarah politeknik. Dia melibatkan HQ lah, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti di Putrajaya. Okay. So kamu kena ingat juga, apabila membuat pertukaran politeknik atau pertukaran program, akan ada pindahan kredit dan pengecualian kredit. Yang ini kena refer baliklah kepada syarat akreditasi program. Dibenarkan untuk pengecualian kredit ataupun tidak, yang itu nanti di politeknik baru dia akan maklumkanlah. Kalau yang melibatkan pertukaran program, program yang asal tak sama dengan program baru di politeknik baru, ada kemungkinannya kamu akan start over, bermula balik daripada semester 1. Contohnya kamu dah semester kedua di Politeknik KK. Tiba-tiba nak ikut ibu bapa berpindah ke kawasan ataupun ke politeknik yang tidak ada program kamu di PKK sekarang ini, terpaksa tukar program, kamu akan bermula balik daripada semester 1. Okay. Tapi kalau ada program itu sama dengan yang kamu belajar di PKK dengan politeknik baru, kita boleh mohon untuk membuat pindahan kredit ataupun pengecualian kredit. Yang ni nanti kamu kena berurusan dengan unit peperiksaan di politeknik yang barulah. Okey, jelas Okey, tukar mod pengajian. Yang ini jarang berlaku sebenarnya. Okey. Pertukaran mod pengajian ini hanya dibenarkan bagi mod pengajian daripada sepenuh masa kepada separuh masa. Daripada full time kepada part time. Ini memang sebenarnya kita tidak jarang menerima kes-kes sebegini. Dalam keadaan-keadaan tertentu tu memang ada, tetapi kebiasaannya jaranglah. Sebab tidak semua program menawarkan, tidak semua politeknik ada menawarkan program separuh masa, PSS. Jadi ini menyukarkan pelajar sebenarnya. Kamu buat diploma kejuruteraan elektronik komunikasi DEP.
full time, tiba-tiba nak tukar kepada part time. Politeknik mana yang ada menawarkan part time bagi DEP? So kena tahu dulu. Politeknik itu ada ataupun tidak. Macam di PKK tidak ada. Okay, so di sini kekangan-kekangan yang berlaku lah. Kamu tak boleh nak suka-suka hati nak tukar full time sebab kita tak boleh nak peruntukkan tenaga pengajar hanya untuk kamu satu orang sahaja. Okay, bagi itu yang dimasukkan di sini, permohonan tidak akan diproses sekiranya tidak ada program PSS yang sedang berjalan pada sesi semasa permohonan dibuat. PSS ni bermakna program separuh masa, program part time. Baik, seterusnya, yuran pengajian. Yuran pengajian, yuran asrama, pelbagai dan insuran. Okey, yang ini kena jelas ya. Politeknik ada beberapa yuran yang dikenakan kepada pelajar. Yang pertamanya yuran pengajian sebanyak RM200, so far tidak berubah. Yuran asrama RM60. Bayaran pendaftaran pelbagai RM300 dan bayaran insuran sebanyak RM35 setahun. Baik, siapa penerima yuran? Ini kena tengok ya. Penerima pembayaran dan kaedahnya sangat-sangat berbeza. Kamu kena tahu kepada siapa kita membayar yuran. Yuran pengajian dan yuran asrama kita bayar kepada Kementerian Pengajian Tinggi menggunakan kaedah Jompe. Yang mana pelajar ada buat pembayaran mesti dia tahu ni. Okay? Jompe atas nama PKK dengan bila kod 497644. Kemudian untuk bayaran pelbagai dan bayaran insurans ataupun takaful ini dibayar atas nama Koperasi Politeknik Kota Kinabalu Berhad. Jangan confuse. Tiba-tiba kalau ada di paparan kamu Politeknik Kota Baru, jangan pula kamu bayar. Okey, sebab ada kes begitu ya. Pelajar pada asalnya ditawarkan ke Politeknik Seberang Perai contohnya. Jadi data bayarannya sudah ada. Tiba-tiba dia mohon pertukaran dan dia diterima masuk ke PKK. Tiba-tiba bila nak bayar yuran, masih ada Politeknik Seberang Perai. Jangan bayar ke situ sebab kamu dah berpindah ke Politeknik baru, Politeknik Kota Kinabalu. Cari penerima Koperasi Politeknik Kota Kinabalu untuk bayar. Kaedah bayaran bagi bayaran pelbagai ataupun insurans, kita menggunakan kaedah Bill Presentment Bank Islam. Bukan kaedah Jompe. Ada juga pelajar yang salah bayar. Cuba tengok balik dalam buku panduan kamu. Sudah diterangkan dalam buku panduan. Ya, macam mana kaedah pembayaran, jenis yuran dan berapa amount yang perlu dibayar. Okey, ini contoh paparan apabila kamu sudah mengikuti pengajian di sini, bila nak kena bayar, siapa yang terlibat untuk bayar. Yuran pengajian 200 kamu memang kena bayar daripada semester 1 sampai semester 5. Setiap semester memang kena bayar yuran pengajian. Yuran asrama, pelajar yang ditawarkan ataupun diarahkan untuk tinggal di asrama sahaja yang bayar. RM60 tadi. Okey. Okey, kejap ya. Saya balik kepada yuran pengajian. Yuran pengajian bagi semester ke-6, pelajar semester 6 yang akan mengikuti LI tak perlu bayar yuran pengajian. Yuran pengajian dikecualikan bagi pelajar yang mengikuti latihan industri. Okey. Seterusnya yuran pelbagai. Yuran pelbagai yang 300 tu kamu hanya bayar sekali sahaja, iaitu pada semester 1. Sebab dalam yuran pelbagai ni adanya bayaran keahlian koperasi, adanya bayaran untuk pembelian sebenarnya. Pembelian baju co-curriculum, baju bengkel, peralatan. Sebagai contoh macam JPS dia ada peralatan baju chef. Begitu ya. Yuran pelbagai hanya bayar sekali sahaja, iaitu pada semester pertama. Semester kedua sampai semester ke-6 tidak perlu sudah bayar yuran pelbagai 300. Takaful dan insurans yang ini pembayarannya adalah setahun sekali. Jadi dalam setahun kamu akan ada 2 semester. Semester 1 dah bayar. Okey, semester 1 yuran ini berada dalam yuran pelbagai. Kemudian semester 2 tak perlu bayar dah sebab kamu dah bayar untuk tempoh setahun. Nanti bila naik semester 3, baru kena bayar lagi RM35 untuk cover tempoh setahun lagi. Semester 3 dan semester ke-4. Sama juga seterusnya, bayar lagi pada semester ke-5 untuk tempoh setahun, 5 dan 6. Okey.
Okey, macam mana pula dengan pelajar semester 7? Pelajar yang tidak dapat menghabiskan on time pengajian dia. Kalau semester 7 bermakna dia punya insurans dah tamat pada semester ke-6. Jadi dia kena bayar lagi lah. Okey, dia kena bayar lah pada semester 7. Termasuk juga yang yuran pengajian tadi. Kalau yuran pengajian semester ke-6, kawan-kawan dia yang lain pergi latihan industri tetapi dia masih belum layak pergi latihan industri, ada lagi subjek-subjek yang dia mungkin gagal pada semester ke-4 dan 5 yang mana dia terpaksa mengulang semester ke-6. Jadi pada semester ke-6 dia tidak pergi LI. Dia kena menghabiskan dulu dia punya pembelajaran. So yang itu dia kena bayar yuran pengajian. Jelas Yuran pengajian yang tidak perlu dibayar adalah apabila pelajar pergi latihan industri. Layak pergi latihan industri, dia tidak perlu lagi untuk membayar yuran pengajian. Tapi kalau semester ke-6, kawan-kawan dia yang lain semua sudah pergi LI tapi dia terpaksa lagi berada di institusi untuk menghabiskan subjek-subjek yang dia pernah gagal sebelum ini, so dia kena bayar yuran pengajian. Okey, jelas ya? Baik, tuntutan balik bayaran yuran. Ini biasanya berlaku apabila pelajar-pelajar tu tersalah bayar. Sepatutnya yuran pengajian bayar kepada akaun KPT melalui JomPay, dia terbayar ke koperasi. Bayaran pelbagai yang sepatutnya bayar ke akaun koperasi, dia terbayar dekat akaun KPT. Salah. Berlaku kesilapan sebegitu, so kita membenarkan untuk pelajar membuat tuntutan semula pembayaran yang sudah tersilap tadi. Biasanya tempoh yang kita benarkan untuk membuat permohonan refund yuran yang tersalah tadi adalah dalam tempoh 30 hari daripada tarikh rasmi pendaftaran. Okey. Ini ada situasi, contoh-contoh situasi macam mana keadaan yang tuntutan itu diproses ataupun tak layak untuk diproses. Okey, boleh tengok tarikh-tarikh tersebut melebihi 30 hari ataupun masih lagi dalam range 30 hari, kita akan proses lah. Okey, harus diingat, pembayaran ataupun tuntutan balik ini, kamu kena kemukakan kepada JHCP. Bukan bermakna JHCP yang akan buat pembayaran balik. Okey, kena refer. Dengan siapa sepatutnya kamu bayar yuran, kamu tuntut yuran yang tersalah tadi. Contohnya, kamu bayar yuran pengajian ke yuran koperasi. Jadi kamu nak tuntut balik dengan koperasi. Jadi serahkan borang permohonan tuntutan kepada pihak JHCP. JHCP akan sampaikan kepada koperasi untuk diproses. Jadi tempoh masa bila duit kamu tu akan dapat balik bergantung kepada prosedur penerima akaun tadilah, sama ada pihak KPT ataupun koperasi. So apa yang kamu kena sediakan? Sediakan surat rasmi permohonan tuntutan yuran yang dah tersalah bayar tadi, sertakan dokumen sokongan. Salinan MyCard yang telah disahkan oleh JPN, kemudian salinan muka hadapan buku bank yang ada tercatatnya nama kamu dan nombor akaun dengan jelas. Penyertai akaun juga mesti tertera nama kamu dan nombor akaun supaya senang pihak koperasi ataupun pihak KPT untuk memulangkan semula bayaran yang dah tersalah tadi. Resit bayaran yang asal, yang original, yang kamu dah salah bayar tu, kena sertakan bersama-sama surat permohonan. Okey, baru kita akan proses. Hantar ke JHCP untuk diproses dan HCP akan menjadi orang tengah kepada pihak-pihak yang kamu tuntut, sama ada kepada KPT ataupun kepada Koperasi Politeknik Kota Kinabalu Berhad. Okey. Baik, itu sahaja. Itu sahaja taklimat berkaitan pengurusan data pelajar. Okey. So sekiranya ada apa-apa, pelajar boleh terus berhubung dengan pihak HCP lah. So sebelum saya mengakhiri taklimat saya berkenaan pengurusan data pelajar, suka saya memetik quotation daripada Imam Malik. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.